Muhammad Alizan bin Muhammad Zam. Aku nikah dan kawinkan kau dengan anak kandungku Nur Hazinda binti Abdul Karim Kasim dengan mas kawinnya RM300 tunai. Saya terima nikah Nur Hazinda binti Abdul Karim Kasim dengan mas kawinnya RM300 tunai. Seindah tiada lagi kau ingatkan, sayang kau hilang menanti, biar sampai akhir hayatku di dunia ini. Kau tahu betapa aku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Oh, hanya takdir menentukan ia. Oh, belayan jiwa. Oh, angin, sampaikan laguku padanya yang seri pilu. Terimalah laguku jadi teman hidupmu untuk selamanya. Kau tahu betapa aku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Oh, hanya takdir menentukan ia. Oh, belayan jiwa. Sebuah cakaplah. Cerita apa ya? Nama Muhammad Alizan bin Muhammad Zam. Asal Melaka. Panggil saya Rin je lah. Saya asal KL. Memang lahir kat KL, membesar kat KL, sekolah kat KL. Tiba-tiba kenalnya merantau lah ke sini Melaka ni. Kita orang actually kenal tu special sikit. Ada satu apps. Bukan WeChat. Itu baru lagi WeChat tu. Lagi lama. Dia lagi lama. Nama dia Foursquare. Macam siapa pakai yang punya tempat tu. BlackBerry dulu popular lah dengan apps tu kan. Main baru buat tempat. Masa tu saya kerja dekat Menara Timah, Jalan Raja Laut. Saya check in lah tempat tu. Saya rasa saya jadi orang yang paling besar lah check in kat tempat tu kononnya. Tiba-tiba datang lah Mamat ni. Terus siapa kan. Tiba-tiba rebut tempat saya. Saya datang masa tu ada meeting. So saya check in je lah. Belum lagi lah rebut menu tu. Second time, third time kot baru dapat menu tu. Dia jadi marah lah kot. Dia marah. Dia kata kenapa ambil dia punya title tu kan. So dekat situ lah. Sebab apps tu kita boleh communicate. Kita boleh borak kan. Oh ya apa ni ambil tempat kita. Macam tu lah. Macam tu lah. Tapi bukan ada marah betul lah. Macam gurau lah kan. Gurau lah. Sebab biasa orang yang check in tu saya tahu siapa. Tak tu dia nampak dekat situ ada tulis lah yang kita ni check in through BBM, BlackBerry. Dulu zaman BlackBerry lah, BlackBerry Messenger. Dia pun minta dah BB pin saya. Start situ lah, dah start conversation kan. Tak jumpa lagi masa tu. Dah conversation tu lah. Kita borak. Take time jugalah. Lama kan. Lama juga kita communicate dalam phone je. Dia tiba-tiba tengah jumpa. Dia pakai gambar, kalau tak silap dulu, Angry Bird. Tak, masa tu dah jumpa kat BBM lah, dah contact kat BBM. Ada gambar masa tu. Lepas tu tempat pertama KLCC. Sebab situ je tempat yang senang untuk jumpa. Masa tu saya pun tak familiar lagi jalan-jalan kat KL. Tahu area-area situ je lah. Kebetulan KLCC dekat dengan rumah saya. Saya vendor pada agensi kerajaan ni lah. So saya jaga, Melaka tu bawah saya jugalah. Saya jaga. So apa-apa saya akan pergi ke tempat dia. So dari situ kita mula rapat. So saya bekerja pun melibatkan dia. So kat situ lah kita mula rapat-rapat. Lepas tu kita orang tak silap, kita orang kawan 6 bulan je kot. Lepas tu terus tunang. Kalau ikutkan saya tak nak lagi. Macam saya fikir pun saya masih sibuk dengan kerja saya sebab saya banyak outstation. Saya nampak dia bertanggungjawab. Sebab masa tu dia jaga nenek dia, arwah nenek. Dia nampak lah dia punya caring tu. Dia boleh jaga kita macam tu lah. Tak benda tu orang kata jodoh kot. Masa tu ada juga pilihan lain. Cerita dia tragis. Saya dapat tahulah. On the same time ada orang lain kan. Lebih kot. Apa tak tahu dia ni dah player. Ada di cerita dia. Terkantoi kan. Saya pula jenis bila kantoi, saya tak melatah. Saya diam. Saya belas macam tu je. Dia senyap lah. Dia senyap. Lepas tu dia
Dia cari saya kat tempat kerja. Try lah pujuk dulu. Sebulan tau saya hilang. Sebulan saya tak contact. Dia telefon tak dapat apa semua. Saya main block dia lah. Betul nampak lah effort dia. Bila dah proceed to tunang tu, dah start sibuk lah. Memang kena kumpul duit apa semua. Memang rasa she's the one lah kan. Kita do the best lah untuk kita orang punya perhubungan kan. Lain-lain habis memang saya terus stop. Tak ada contact apa kan. Start kantor je lah. Mungkin ada tunjuk kan. Ada hikmah. Cycling tu actually saya memang minat aktiviti lasak. Dia ikut je lah. Apa bini dia suka dia ikut je. Saya banyak follow sebab dia ni ada kelemahan dia juga. Kadang-kadang kalau macam contoh dia aktiviti larian. Kalau dia lari, dia join lari yang 10 kilo, 5 kilo kan. Dia kadang ada semput. Kita takut apa-apa berlaku kan. So kita follow lah. Ada tapi tak seteruk dululah zaman sekolah. Saya tak boleh duduk diam. Saya kena aktif. Kalau tak aktif memang automatik akan kena. Dari sekolah dulu saya memang budak sukan. Ikut rentak. Saya ikut je. Saya rasa dia bawah tanggungjawab saya. Macam tu lah. Awal-awal saya tak minat. Saya paksa beli. Paksa. Saya beli basikal dia belikan basikal untuk saya. Follow lah. Follow. Lepas tu nampak pula bila cycling ni berat kita cepat turun lah masa tu. Badan saya naik berat juga lah. Teruskan lah, carry on lah benda tu. Seorang pun jadi lah. Sebelum tu memang follow dia je. Saya tak tahulah orang. Saya pun tak tahu kenapa orang semua nak ikut saya. Saya pun pelik jugalah. Asal kebanyakannya orang kenal saya tak kenal orang. Lepas tu macam mana yang orang baru nak main basikal, dia orang banyak tanya saya. Tak adalah lama main basikal, barulah juga. Tetapi tak tahu kenapa. Mungkin sebab dia orang selesa kot. Cara dia convince orang tu, dia tak adalah nak kata push orang tu. Kalau kata budak baru nak main basikal kan, dia datang, dia layan budak tu macam orang yang baru nak main. Tak adalah macam bila ajak join, kita tinggalkan dia jauh-jauh ke, tak ada. Macam dia akan jaga lah, follow sama-sama. So mungkin dia orang selesa kot. Lepas tu satu lagi mungkin time dia. Kerja sendiri, kadang-kadang memang free lah, banyak masa free kan. So bila kata dia orang ajak kayuh je, kita orang pun on je lah. Masing-masing senang lah, apa-apa. Orang kata petik tu jalan je lah kan. Kawan-kawan lah juga yang bagi tahu. Macam ada kawan lelaki, dia ada kawan perempuan nak main basikal. Dia orang akan refer saya. Nanti contact lah hari ni. Nanti dia akan ajar, dia akan guide apa semua. Daripada lelaki dengan perempuan tu dia orang macam takut tak selesa kan. So kawan tu akan saja saya lah. Saya pun tak minta macam tu. Dah tu kita tolong lah, mana yang kita tahu kita tolong. Rasa adalah bawah 20 adalah. Sebelum ni dia orang banyak main MTB, mountain bike. Sekarang pula saya dah berubah ke road bike. Mountain bike ni dia kalau mana jiwa kasar kan, dia nak off road, so boleh pakai mountain bike lah. Macam tu. Mana yang nakkan kelajuan ke ataupun nak kepuasan, dia akan lagi satu keegoan. Maksud dia road bike ni, orang yang bawa basikal road bike ni dia ada style dia sendiri. Macam abang cerita dulu, kalau orang buat motor kangkang kan, dia ada ego dia kan. Macam tu lah orang buat road bike. Road bike ni dia akan rasa diri dia macam the king lah, macam tu. Aku laju. Aku laju. Kita bawa basikal mountain bike slow, steady kan. Kadang pandang, dia tak pandang tau. Dia macam macam tu. Macam jenis bertemu jalan. Ada. Tapi saya tak ada lah macam tu. Saya banyak kayuh dengan, kalau road bike tu saya dengan kawan saya 2 orang je lah. Kebiasaannya 2 orang lah. Kita orang lah buat kerja gila 100 kilo kita orang 2 orang Kalau road bike 3 jam. Tak adalah maksudnya kita orang kayuh tak berhenti. Berhentilah. Kita orang depends lah. Rasa nak berhenti tak berhenti lah. Sebab macam saya kayuh, kita orang bukan nak kelajuan. Kita orang nak kita orang punya distance, kita orang punya stamina. Itu saya kayuh. Achievement lah. Achievement saya. Saya masih main mountain bike and at the same time saya main juga road bike. Saya ada 2 basikal. Yang mountain bike ni pada mana saya suka hutan-hutan. So saya akan bawa lah basikal tu. Tu kepuasan untuk mountain bike. Macam kepuasan road bike, kita tengok pemandangan jalan. Kita macam feel the journey lah. Macam kita naik motor pergi holiday. Macam tu lah. Dia depends pada spek. Mountain bike ni ada ringan, ada berat. Ada carbon, ada alloy. Ada saiz dia juga. Kita kalau nak main basikal tak boleh sembarangan main beli je. Kita kena fitting basikal tu. Dia tengok pada ketinggian sebenarnya. Dia kena kadang-kadang kena pergi kedai, jumpa salesman tu, dia akan suggestkan lah. Dia akan tanya kegunaan untuk apa, tinggian kita berapa. Dia akan suggestkan lah yang mana sesuai untuk kita kan. So nanti kalau kata kayuh tu tak adalah orang kata sakit badan. Kedudukan seat posture tu dia kena pada paras pinggul kita. Lepas tu kayuh, kaki boleh jangan terlampau bengkok, jangan terlampau tegak. Kedudukan kaki kita kalau bila kita pedal ke bawah, kita tak boleh straight kaki kita. Tu cepat kejang. Kalau kata kaki bengkok 90 degree, kita akan cepat penat. Ada orang yang boleh buat duit dengan benda tu. Macam contoh kita main macam Olimpik ke lah. Tu boleh dapat duit. Kalau kita terus bersukan
dengan basikal. Macam saya untuk fitness saya akan perhatikan saya punya heart rate. Semua saya akan perhatikan. Ada yang cakap, ambil lah upah. Tak apa. Saya ajar ikhlas nak tolong orang. Tapi ada juga yang dah tak follow saya. Dia orang dah buat sendiri, dia orang jalan sendiri. Ilmu untuk dia orang. Start kenal Belok TV tahun 2018. Saya dengan grup office kot dalam 3 kereta masa tu nak pergi Thailand. Kita nak buat trip lah, office trip pergi Thailand. Survey cara macam mana nak masuk Thailand masa tu. Nak masuk border kan. First time nak masuk. Tak. Kita family. 4 biji kereta. So kita orang ada satu member dia kerja custom. Dia tahulah route tu semua, dia tahulah prosedur masuk semua dia tahu, tapi cuma kita nak untuk kita orang punya knowledge lah macam mana nak masuk, nak buat apa white card lah apa semua kan. Sebab benda tu kita kena buat sendiri. Macam kalau dengan Belok TV, Kak Ji buat semua kan. Ni kita kena buat sendiri. Tu yang kita kena study tu. Bila survey tu jumpa satu video cave tu apa, gua Betong ride ke Betong masa tu. Tak apalah, kita layan je lah, tengok cara dia orang masuk. Masa tu tak terfikir lagi naik motor masa tu kita orang bawa kereta je masuk. Jadi dia cakap dengan saya, yang best lah ni Belok TV ni. Saya kata, apa benda Belok TV ni? Saya tak layan lah. Dia jelas cakap saya betul best, cuba tengok mesti seronok. Lepas tu dia ajak saya tengok, syok ah. Dia dah syok ah. Lepas tu bila dah selesai balik dari Thailand tu, still lagi layan. Masa tu tengok video tu tak perasan nama channel tau. Cari balik. Masa tu jumpa video daripada Sing TV pula. Video lebih kurang video sama. Ride ke Betong juga kot rasanya. Lepas tu jumpa pula dia sejak bila kita buka YouTube tu dia ada suggestion video apa yang kita dah tengok kan. Semua motor-motor besar kan. Tak ada fikir lagi lah nak ambil motor besar ke apa kan. Lepas tu terjumpa pula satu video ride ke mana yang ada X-Max. Berminat jugalah. Masa tu saya pun pakai skuter Nuvo. So, macam nak upgrade sikit lah kan. Kita orang boleh jalan lagi jauh lah kot. Kalau sebelum tu kita orang jalan naik kereta je. Kita orang pusing satu semenanjung naik kereta. Orang kata apa lagi jimat kan. Kita orang try survey motor. So nampak macam X-Max okey lah untuk kita orang punya bajet masa tu kan. Kebetulan pula masa tu ulang-alik selalu Melaka KL. Masa tu arwah mak mertua saya sakit, kena selalu ulang-alik. Tu perlukan satu motor yang senang kita orang nak travel. X-Max ni boleh kita ambil lah X-Max. Tu bila nampak video dalam kat Belok TV ada X-Max, macam menarik juga ni kan. Kalau kata kita orang pun nak join konvoi sama-sama dengan Belok TV kan. Sehari ke sehari jugalah nak try pergi ke markas. Tapi tak pergi-pergi kot. Lama juga kita orang decide nak pergi. Padahal kita selalu je lalu situ kan. Memang laluan sebab kita orang ada buat bisnes kan. Buat bisnes pergi selalu Melaka KL kan. Masa tu tak fikir motor lain. Tak fikir motor lain sebab kalau tanya saya pakai. Memang saya suka Superbike. Tapi sebab dia nak skuter kan. Saya macam okeylah tak apalah. Lepas tu dia pun cakap X-Max ni belakang dia besar, so duduk selesa. Lah saya ikut je. Kalau tanya saya memang saya Superbike lah. Saya memang suka sebab saya apa je yang lasak tu saya suka. Macam malu-malu pun ada sebenarnya. Lepas tu kita macam segan pula nak masuk. Kita ni dia orang layan ke tak nanti macam tu lah kan. Bila nampak X-Max dalam video, ada peluang ni nak join dia orang punya ride sebab sebelum ni nampak motor-motor besar kan. One day tu memang kita orang dekat je lah, pergi je lah kan sebab rasa macam nak cuba kenal dengan Belok TV kan. Redha je tu. Redha. Kita masuk akak entertain. Macam ingat kita datang nak beli barang. Saya malah duduk kat meja tu kan. Saya 4 jam lah kita orang kat dalam dekat 4 jam. Pom kan? Tak tahu dia punya aura kot. Bila kita masuk dalam tu rasa macam kita rasa selesa tau. Rasa selesa macam rasa kita dekat rumah kita lah. Rumah macam tu kan. Kita duduk. Rumah kita lah kak. Sentiasa ada topik lah kita bercerita kan. Padahal masa tu baru kenal. Tapi kita memang macam selesa lah. Kita ada rasa keselesaan. Zan ni bukan jenis orang yang suka sembang. Dia once dia dah jumpa seorang yang dia rasa selesa, dia akan stick kat situ je. Dia tak akan ke tempat lain. Kat mana? Kat sinilah. Kat sinilah. Belok TV yang tempat yang memang untuk dia. Dia ada join group motor lain tapi tak macam Belok TV. Bukanlah kita nak compare ke apa tak, tapi depends on keselesaan. Sebab macam banyak group-group motor yang dia follow, dia orang tak bawa wife tau. Walaupun dia all semua dah ada wife kan. Semua solo ride. Biasa dia orang sendiri. Macam group office pun ada juga budak-budak motor kan. Kadang-kadang dia ajak konvoi pergi makan, lepak kedai masa sebelum PKP kan. Macam kita orang kat Melaka biasa kat Muar lah. Kita orang akan pergi Muar pergi cari makan kan. Tapi solo ride. Macam dekat dalam Belok ni masing-masing ada bawa pilihan. So macam bila saya nak bawa wife join sekali dengan dia orang, macam nanti dia nak borak dengan siapa kan. Kalau kata join group dia seorang kan, tak ada geng. So dengan Belok ni macam bolehlah tinggalkan geng-geng ladies ni, ramai-ramai boleh borak kan. Kita lelaki bolehlah buat hal kita kan, macam tu lah. Jadi masa korang sampai ke markas tu kan, lepas 4 jam tu kan, korang balik dalam rasa yang macam mana? Berbunga-bunga. Pada saya lah, dia ada satu macam
keseronokan tau. Macam kita tak boleh nak cakap keseronokan tu macam mana, tapi memang senyum je lah balik. Belut TV dia tak ada kasta-kasta kata kita orang bawah, kita atas. Rasa macam semua sama je. So mungkin di situ pun kita selesa. Macam Zan lah contoh. Dia tak suka join grup motor lain sebab dia orang semua suka membangga-bangga dengan motor dia orang. Aku dah tukar ni, aku dah upgrade ni, aku dah buat ni, aku dah buat tu kat motor aku laju, motor aku perlahan. Macam tu lah. Tapi dekat Belut TV tak ada. Kita orang tak pernah dengar selama kita join Belut TV, tak pernah dengar pun siapa-siapa tu, motor aku GS lagi besar daripada motor kau. Tak ada. Memang rasa macam kita sama je semua. Macam dia selalu cerita kat saya lah. Contoh ada satu grup, dia baru cerita saya dah rasa tau. Saya dah rasa macam tak bestnya. Kenapa kau kena banding-bandingkan motor dengan motor kau dengan motor orang ni? Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Tak payahlah sampai nak macam membangga motor awak laju, motor suami perlahan. Tak payahlah. First kita dah ikut pergi Thailand. Tak. Bukan dia follow dulu, saya tak ada. Masa tu masa kita orang first pergi dekat markas tu, Abang Belut dah ada keluarkan satu jadual untuk ride tahun 2020 masa tu. Tengoklah mana pergi, sebab ada epic ride, ada ride dalam negeri, luar negeri, macam tu lah. Okey, yang ni boleh pergi, ni boleh pergi. Kita dah select lah, dah buka kalender, dah tengok mana tempat yang kita boleh pergi. First ride saya dengan Belut TV, Abang Kapitan Taman Melaka. Three Border State Three Border macam tu. Saya seorang. Sebab masa tu ajak Rin ikut sekali tapi dia tak nak. Biasalah dia punya cycling, hobi dia tu kan dekat Kuala Pilah masa tu. RV dekat Seremban. So saya daripada Melaka pergi Seremban dulu, ikut balik Melaka. Pergi Asahan, maksudnya kita pergi Asahan lah, mandi air terjun tu. Saya tak tunggu sampai habis sebab saya balik Melaka dulu, nak pick up Rin, bawa pergi markas. Gabra jugalah sebab motor kecil masa tu. Yang lain semua motor besar. Kecuali Abang Syah bawa S-Max. Rasa lega sikit lah, ada geng masa tu kan. Abang Kapitan suruh saya bawa lead sementara pergi cek kedai makan masa tu. Kita pergi makan dulu. Asahan tu sebenarnya area kampung Rin masa tu. Memang selalu pergilah kan. Lepas tu saya cakap, okey, seronok. Kenapa masa tu ambil Rin pergi markas? Tak puas ride. Melaka, Seremban, Melaka. Macam tak puas lah. Macam tak puas lah. Kira nak finishing lah. Tapi lepas markas tu kita balik KL lah. KL rumah family saya. Ride kedua bila tengok jadual masa tu ada ride pergi Hat Nyai. Singgora. WhatsApp Kak Ji cakap nak follow. Kebetulan ada kosong lagi. Itu kira first ride saya luar dengan Rin sekali lah. Itu untuk saya lah, first ride lah saya lah. Saya tak tidur. Nak pergi tu malam tu tak tidur. Excited. Surprise lah. Naik motor tak tidur, tak penat, tak ada rasa apa. Rasa saya surprise betul lah. Mungkin excited sangat lah kot. Perasaan happy tu. Teruja lepas nak tu, ride. masa tu kita orang baru. Yang lain semua dah lama. Nak pergi Thailand punya pasal kan. So takut luggage yang dekat bawah S-Max tu tak muat. Kita orang terpaksa cari box masa tu last minute kan. Tak kisahlah apa box semua, saya dah kenal yang tu kan. Saya kata, tak apa saya bayar. Saya kata. Tak pakai pun masa tu. Barang semua bawah seat. Belakang tu tak ada dokumen dia masa tu. Senang nak ambil kan masa dekat border kan. Dia pakai pun untuk saya lah, sandar. Itu satu sandar. Jadi tak ada box tu okey, cuma takut pillion sakit pinggang ke. Saya pun jarang juga sandar belakang tu, tapi at least ada benda tu kita tak adalah rasa takut sangat kalau terlaju ke tertinggal ke. Apa tinggal? Tinggal lah tu, Kak Je tinggal itu. Kak Je tinggal itu. First tu seriously tak rasa penat sebab kita excited kan. Setiap ride tu dia ada distance yang tak adalah orang kata terlampau panjang, tak adalah terlampau pendek. So dia in the middle, so kita boleh get fresh balik lah. Kita berhenti, kita top up minyak, ambil kudapan sikit ke apa kan. Kat situ kita dah boleh rest. Dapat dalam 15 minit, 30 minit, so start balik ride. So kat situ tak adalah kita terlampau penat sangat lah. Sampai ke satu distance yang jauh kan. So rasa macam bila ke Thailand, bila buat macam tu, macam dekat je Thailand dengan KL. Masa kita start daripada KL tak jauh sebenarnya. Tak rasa. Dia tak rasa. Bawa kereta pun dulu silap berhenti separuh perjalanan tu kita akan berhenti tidur dulu ke apa kan. Lagi satu sebab dia ramai. Bila dia ramai kita tak adalah rasa bosan seorang-seorang nak hadap plus highway yang straight je kan. Kita bolehlah cucuk angin walaupun pakai S-Max kan. Tak, sebab masa tu Kak Min pun bawa S-Max dengan Pak Ad pun bawa S-Max masa tu. So kita ada geng lah. Kita tak adalah rasa kena tinggal ke takut ditinggalkan ke apa kan. Tapi rasa macam kena tinggal juga Pak laju masa tu. Pada saya rasa macam wow, dah sampai sini naik motor. Impress. Macam tak percaya lah. Tak percaya lah. Boleh sampai dengan motor kan. Tak sangka kita orang boleh naik motor sejauh ni. Achieve lah benda tu. Keseronokan yang berganda-ganda. Macam kereta kita dalam ada aircon, kita tak terasa tau angin tu. Lepas tu kita tak debu-debu tu kita tak rasa. Kita tak tengok pun apa ada kat luar tu. Kita tak tengok lah pun. sebab tidur. Tak kisahlah. Sebab bila naik motor, kita boleh nampak semua. Rasa macam subhanallah. Kalau naik kereta tu, agak nak pandang luar, tak ada makna. Mesti tidur je kan. Ada je lah aktiviti dia kan.
Bukanlah macam aktiviti rombongan sekolah tu. Tu penuh perisian lah macam tu. Seronok lah. Atau abang kami teman bawa tempat-tempat macam history. I love history. Diorang okey lah diorang. Okay, friendly. Friendly sangat. Macam rasa kita bukan orang baru. Bila jumpa walaupun first time, borak macam kenal dah lama lah. Saya nak berborak pun nak start dengan Otai ni macam kita rasa tak segan sebab kadang-kadang karakter yang kita tengok sebelum tu kan kita dah tengok video-video dalam kan. Dia jadi bila jumpa depan tu macam rasa lama kenal. Tu yang tak ada masalah nak komunikasi dengan orang. Orang ni watak dia macam mana. Apa yang dalam video yang sebelum-sebelum ni kita tengok sama je sebenarnya dekat luar. Preview. Kita orang buat ulang kaji je kat situ kan, tengok orang ni macam ni, orang ni macam ni. So bila kita jumpa adalah input sikit nak borak kan macam tu lah. Tak nak awak je, simak ajo je. Kalau saya lah, saya nak jumpa Kak Haji sebenarnya. Kak Haji saya tu suka tengok dia naik motor. Kak Haji idola dia sebab dia minat motor. Ladies Rider macam yang di filem kan macam kurang kot rasanya. Nampak Kak Haji macam Abang Kapitan banyak buat video Kak Haji kan. So dia nampak Kak Haji bawa motor, dia ada cakap saya dia nak motor juga tapi tak bagi. Tak bagi, kan panjang langkah dia. Cukuplah basikal kan. Saya nak Tunjuk langkah. saya memang nak motor. Cakap kat dia, saya nak ambil lesen motor. Saya daripada tak tahu kenapa, babah pun tak bagi saya bawa motor. Boleh lah bawa motor kat taman, naik motor cup. Boleh lah. Kak Haji ni cute lah. Macam mana? Cute je. Ya Allah, seronoknya kenal Kak Haji. Baiknya Kak Haji. Layan kita macam, Kak Haji tak adalah macam, ada setengah orang first impression pandang kita macam Kek Wat kan. Kak Haji tak ada. Kak Haji layan kita sama je. Yang pertama sekali yang saya nampak Fiona. Sebelum tu saya tengok, macam mana Abang Kapitan buat ni. Semua kes dia orang menari tu seragam apa semua kan. Masukkan lagu Fiona tu. Jadi bila yang first join yang kita buat dekat Sadau tu, saya follow yang first time tu. Macam ni step dia kan. So kita senang lah nak adapt benda tu kan. So, rupanya ada arahan. Bukanlah maksudnya kita cacar merbau, mana pandai. Tak ada. Apa yang kita nampak dalam video tu, itulah yang sebenarnya. Bukan plastik lah. Saya melata sebenarnya daripada sekolah. Mula-mula nyangka orang. Lepas tu sampuk pula benda tu kat kita. Itulah ni. Itulah. Dia kacau orang kan. Kacau orang lah. Kita pun kena. Susah jugalah nak berhenti benda tu. Luckily lah saya bukan jenis melata yang mencederakan orang. Tak ada lah. Senyap lah. Saya tak nak beritahu orang. Sebelum-belum saya kontrol. Tak nak orang tahu. Sekali tekan tu yang Kak Haji. Cerita dia dalam lift. Hotel apa kita duduk kat Anyai tu? Anyai, kat hotel Anyai. Suddenly lift tu macam tersentak macam tu kan. Saya pun termelata. Lepas tu Kak Haji kat dalam tu. Kak Haji, okey boleh bela. Kak Haji cakap. Kak Haji start lah. Tapi masa kat tu dia kurang sikit kacau saya. Second ride tu. Second ride pergi. Teruk saya kena. Pergi Terengganu. Masa tu ingat kan, Kak Haji tak perasan coach diam kan. Terengganu naik bot tu. Teruk saya kena. Dengan Mami dengan Mak Sal habis. Habis semua sakat saya habis. Lu lagu. Dia sepatutnya kalau setting. Betul. Sebab tu. Siap. Waterfront. Dia melata macam silat. Dia tak sedar sebenarnya apa yang dia buat tu. Tak sedar langsung. Lepas tu dia tengok balik, buruk perangai aku. Macam tu lah. Saya okey sebab saya tahu semua tu nak gurau kan. Penat tu of course lah penat sebab dia berterusan kan. Ada pernah sekali lah tapi bukan dalam Duk TV lah. Saya laju lah jantung. Dia berlaju sebab orang menyakat. Jadi berdebar-debar. Lepas tu jadi terus takut nak jumpa orang. Saya jadi macam tu. Tak ada stop. Lepas seorang ni. Saya ni susah nak marah sebenarnya. Saya banyak gelak. Jangan jumpa orang. Saya cuba avoid lah orang-orang yang macam tu. Even Zan pun tak tahu saya melata sebenarnya. Dia tak tahu. Bila yang Zan tahu? Tu yang dalam lift tu. Berapa tahun saya menyembunyikan latas saya tu. Memang tak, kita tak tahu, kita pun tak adalah kacau kan. Sebab tahu dengan Bulut TV memang banyak kena nyakat kan. So bila kat rumah tu memang tak kacau lah. Tak kacau. Ya. Dia tak kacau saya. Tapi dia cocok kat tempat yang saya tak boleh. Saya ada satu tempat yang memang kalau dia cocok je saya automatik saya melatah tu tak berhenti lah macam tu. Lambat sikit lah. Nanti kan mulalah saya macam tu. Kalau boleh janganlah cocok diorang bila diorang tengah buat something. Bahaya. Saya pernah lah sekali tengah kayu basikal, pegang handphone.
Saya baling pada handphone saya. Tapi sebenarnya jangan bawa basikal sambil pegang. Ataupun orang latar ni dia tengah masak ke, tengah buat pisau ke, benda-benda yang bahaya tu, kalau boleh Tengok keadaan lah. Kalau kata nak kacau usik boleh pun tapi jangan melampau lah. Saya teringat lah ada seorang tu cerita kat saya, dia pegang laptop ni, dia rempokkan orang tu sampai berdarah lah air orang tu. Siapa lah? Untuk kita semua. Ada setengah orang rasa benda tu kelakar. Ada setengah orang rasa macam annoying. Sebenarnya benda tu bukan kita buat-buat. Memang benda tu dah jadi lumrah pada orang yang melatah. Memang penat lah kan kalau orang latah ni kan. Berdebar-debar je lah, tu je lah. Sebab dah lama tak dikerjakan macam tu. Yelah, tak berhenti kan. Lepas tu naik lagi kapal tu, dia dah lah orang kata apa? Saya gayat. Gayat. Ni contoh ni abang suruh saya tengok kat laut bawah ni. Tak nak saya tengok. Tak berani saya. Boleh nak nyakat. Tapi jangan berterusan lah. Kalau berterusan tu kesian kat orang tu. Kesian saya. Saya dulu zaman sekolah dulu tahap ekstrim lah juga. Macam orang duk kacau kita kan. Asyik baik tak jatuh bangunan je. Cuba kontrol lah. Kadang-kadang orang cucuk saya pusing. Macam tu je. Asyik diam macam tu je. Tiba jadi keras. Tu pun latah juga tu sebenarnya. Tapi dalam masa sama kita tak buka mulut kita. Cubalah, kita cuba. Ada masa boleh, ada masa tak boleh. Tapi dengan Kak Ji, first tu pun kita dah rasa macam boleh close dengan Kak Ji. Sebab dia pun datang Rin tu dia humble. Dia macam adik-adik. Kan? So kita suka lah karakter dia tu kan. Lepas tu dapat pula satu kelemahan dia tu. Family. Kekeluargaan tu masing-masing semua rasa caring setiap each other. Tu kita orang rasa senang, selesa. Tu tak ada rasa janggal sangat lah. Macam tu. Rasa janggal lah bila kita datang ke markas, kita rasa selesa. Contoh macam ada apa-apa event lah contoh kan. Layanan yang kita dapat tu tak macam setengah orang tak nak layan kita. Tapi dengan Bulat TV tak. Bulat TV memang betul-betul layan kita macam kita keluarga, betul-betul keluarga lah. Sometimes ada keluarga yang tak layan macam tu. So dalam Bulat TV ni kita rasa macam we love each other. Betul-betul rasa. Truly from my heart. Masa tu tak ready sebab tak ada motor. Motor pun keluar. Kita motor keluar bulan 11. Bila dah ada keluar motor tu baru orang kata ada semangat lah nak pergi Bulat TV. Sebenarnya nak ikut tag ride tu. Sebab masa tu rasanya dah keluar kot jadual. Tu yang ambil masa dalam setahun. Masa tu kita orang sibuk dengan kerja, dengan bisnes apa semua kan. So memang tak fikirlah nak ke Bulat TV masa tu. Lepas tu saya pun sibuk jaga arwah ibu. Banyak ke KL tu balik every week memang akan balik KL. Pergi pagi, petang dah balik Melaka balik. Selalu macam tu. So dekat situ kita cubalah untuk datang ke markas. Cuba untuk berkenalan. Tu dah Bulat TV ni ada mandrum apa-apa ni. Ibu tak faham lah kenapa saya suka saya ada Bulat TV ni. Macam ada mandrum lah. Macam main datang macam tu lah. Tak ada kesempatan pun datang tak? Abang nak tahu tak? Kalau ni saya pecah lubang cakap dengan abah nak balik rumah. Tapi tak, saya singgah makan dulu. Sampai macam tu sekali. Sampai kan mak dah call. Kata nak datang. Jap. On the way. Tapi saya kat markas lagi. Malam baru sampai. Dah tengah malam nak tidur sampai. Dia macam melekat tau. Macam punggung tu tak boleh angkat. Dia duduk kat markas macam lepas satu topik. Lepas tu satu lagi kita duduk kan, kejap lagi ada geng datang seorang. Lepas tu kejap lagi kan ada lagi datang. So benda tu continuous, dia bersambung. Lepas tu dia macam mami nak datang. Saya kalau mami datang saya sanggup tunggu. Mami dia macam mami dengan Mak Sal ni dia macam mak-mak kita betul lah. Macam saya yang saya dah tak ada mak kan. So saya macam terasa macam So bila ada mami tu macam Masal semua terubat lah juga. Sebab kita kenal pun Bulat TV masa tu, kebetulan masa tu arwah ibu meninggal baru seminggu, 2 minggu, 3 minggu macam tu lah, baru lagi. So macam bila kita jumpa Bulat TV tu macam berganti, ada tempat yang kita untuk lepak-lepak macam tu kan. Sebelum ni apa-apa memang dia sharing dengan ibu. Terasa macam tu ibu kita lah. Macam tu. Terasa lah. Nak nangis. Jumpa mami tu macam dapat tumpang. Dapat tumpang rasa sayang. Serius? Walaupun mami tu kaki cucuk. Mami pun kaki nyakat juga. Dia kata, mami daddy lagi dahsyat. Saya excited tau. Macam kita nak jumpa mak kita. Macam tu. Macam contoh mak saya bising-bising, mulut bising tapi dia baik hati. Dia mak yang tegar. Macam mami jenis mak yang boleh masuk kepala anak-anak semua. Macam tu. Macam seronok lah. Kita ada 2 mak. Dengan mami, mak saya kita rasa selesa sangat. Saya rasa selesa. Sayang lah. Sayang semua orang. Memang deep. Lepas tu bila even though dia tengah PKP ni, saya selalu
ajak jom lah kita pergi. Dah lama tak jumpa dia orang, saya rindu. Sampai macam tu. Kadang-kadang tu kalau boleh saya tak nak fikir. Saya tak nak fikir lah, nanti saya sedih. Sampai macam tu sekali feeling dia. Serius. Saya macam Zan tahulah saya macam kat rumah selalu cakap, jom lah kita pergi markas. Tak boleh ke kita pergi KL buat surat? Hari-hari bang. Hari-hari. Excited. Saya sampai tadi tu, saya sampai sanggup lah post cakap dengan orang Korea tu. Tak payah datang hari ni. Kau datang esok. Sebabkan saya dah tak sabar nak jumpa sebenarnya. Dah tak sabar. Saya tanya, Mami dah sampai? Saya tanya Zan, Mami dah sampai? Sebab dah tahu dengan Kak Ji dah sampai kan. Tu Zan kata, Mami on the way. Macam excited lah saya, excited. Macam nak jumpa mak saya. Sayangnya semua. Pergi KL. Tempat pertama yang saya tuju adalah markas. Walaupun saya dah janji dengan Baba nak balik rumah, tujuan nak ke Gombak tu dilencongkan ke Shah Alam. Contoh macam saya ada bisnes kat KL, saya takkan terus balik Melaka. Even dah malam pun saya akan sanggup datang ke ajak Azan datang ke markas nak jumpa. Singgah jap. Tetap akan singgah walaupun balik pukul 1 pagi, 2 pagi tak apa. Terpaksa cakap customer, barang kita hantar esok Macam kita macam satu tujuan utama yang kita nak ke KL ni adalah markas. Walaupun saya adik-beradik semua kat KL, saya tak pandang tu semua. Saya tak tahu kenapa. Kalau dia orang dengar dia marah Tak, dia tak tengok. Walaupun cakap, dah janji dengan orang ni nak jumpa ni. Tak apa, saya nak ke markas dulu. Dapat duduk markas 2 jam pun tak apa. Tapi tak kenal 2 jam. Mustahil. Dapat kenal dengan Blok TV pun, kita keluarlah daripada kotak. Sebelum ni memang saya kerja. Bini dia je. Lepas tu bila kita kenal dengan orang ni, saya pun sebelum ni memang saya malu. Saya tak pandai nak cakap, nak berborak. Get confident lah untuk berborak. Lain. Sebelum ni lain. Dah kenal Blok TV dia lain. Dia dah masuk Blok TV bang, dia lupa bini dia. Sampai kat saya, mana laki aku sampai macam tu sekali. Dia tak heran pun bini dia. Dulu dia tak ada berkepit dengan bini dia. Sampai saya ni, keluarlah. Gila keluar, jumpa kawan-kawan. Sampai macam tu. Tapi kalau dia cakap, nak pergi ride dengan Blok TV, dia pergi je. Dia boleh macam tu. Kalau tak dulu, tak nak lah, saya tak ada, tak best lah, tak ikut, tak nak pergi. Macam tu. Tapi dengan Blok TV ni, abang pernah nampak dia ride sendiri. Tak ada bini dia. Nampak lain. Tu nampak excited dia dengan Blok TV tu macam mana. Macam tu lah. Macam tu lah dia. Malulah nak cakap bisnes apa. Kecil-kecil je. Penghantaran macam tu je lah. Malu nak cakap sebenarnya. Kita orang personal shopper IKEA. Negeri Sembilan pun kita masuk juga. Kalau ada customer jugalah dekat Negeri Sembilan, Johor. Starting dia actually daripada kawan-kawan. Saya tak nak pun buat benda ni sebenarnya. Kawan-kawan lah yang saja sebab dia kata nampak saya selalu ulang-alik KL, Melaka. Lepas tu kebetulan saya pergi IKEA. Dia nak kirim. Kawan nak kirim. Dah kirim tu lepas saya cakap, why not buat business macam ni? Dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu. Sikit-sikit buat. Sampai dah berapa tahun ni kita buat? Dah 4 tahun. 5 tahun lah. Actually kat Melaka bukan saya seorang lah. Ada ramai sebenarnya. Ada juga yang memang orang dah kenal dia. Niat saya nak bantu je. Kita tak ada pun nak buat bisnes ni. Sebab kita pun kebetulan balik KL, ada orang kirim, kita pun belikan lah. So kita ambil upah, ambil lah sikit upah. So, bila ramai tahu, customer sampai. Dia ada kerja hakiki dia lah. Saya housewife full time dan bermain basikal. Saya akan open order lah kebiasaannya. Instagram saya IKEA Melaka for you. Dia link ke Facebook page. Nama yang sama jugalah, IKEA Melaka for you. Saya pun kebanyakan customer tak datang daripada situ. Kebanyakan customer tu datang daripada kontak. Niat saya nak tolong je. Alhamdulillah, boleh lah. Kena rajin lah tu je. Boleh beli basikal, boleh lah bulan-bulan bayar duit kereta. Kena rajin. Kita kena rajin. Tu je. Meniaga biasalah, kadang ada lebih, kadang tak ada kan. Saya pernah give up jugalah. Tipulah dalam bisnes tak pernah tak ada give up. Saya give up juga, especially time ni lah pandemik ni. Betul-betul buat saya betul-betul give up. Saya dah tak ada semangat nak buat sebab kita tak boleh nak buat benda tu kan. Sedih lah juga. Efek sangat. Especially macam dari segi kewangan lah. Nasib baiklah dia kerja kan. Rasa sedih sebab saya tak dapat bantu dia. Selama ni macam gaji yang saya dapat tu, saya bantulah sama-sama beli. Sama-sama lah, kita sama-sama guna. Dia tak ada duit, saya bagi. Saya tak ada duit, dia bagi. Macam tu lah. Kita give and take. Ada give and take lah. Betul lah, IKEA pun tutup. So kita tak boleh nak. Actually boleh beli online. Tapi tak worth it lah. Dia ada costing tambahan lah kat situ. Apa yang feedback yang saya dapat daripada customer, dia orang kata service charge yang kita orang kenakan tu sangat murah. Sangat murah. Padahal saya rasa dah mahal lah tu. Saya pula yang kadang-kadang bila dah buat quotation untuk customer, okey tak harga yang saya bagi ni? Dia orang sendiri surprise kata, awak punya servis sangat murah. Kenapa ambil murah sangat? Macam tu. Kita pun, murah ke? Macam tu. Tak sangka lah orang kata kita punya servis tu murah. Additional lagi satu, kalau kata customer ada yang nak buat pemasangan installation, memang kita pun ada jugalah. Saya kadang-kadang pasang juga untuk dia orang kan. So kat situ dia orang tak payahlah nak cari orang lain pasang ke ataupun dia nak pasang sendiri. Charge lain lah, additional lah. So kat situ dah complete lah dengan service charge, installation sekali lah, senang. Macam saya pun tak
Tak harap pun bisnes tu akan berjalan lebih jauh. Kalau ada rezeki, ada insyaAllah. Elok-eloknya jagalah janganlah sebarangan keluar. Takut sangat. Walaupun tak kena kat diri sendiri, tapi tengok orang lain, kita rasa insaf lah. So dalam masa sama kita rasa takut nak keluar. Sembarangan nak pergi mana-mana, tak ada arah tuju, gatal-gatal nak keluar, tak usah lah. Betul, kita depressed juga sebenarnya. Tapi apa yang penting, kita kena jaga diri kita. Jaga diri sendiri lah. Apa-apa sekarang, kerajaan dah sediakan apa yang kita nak, dah sediakan SOP. Di sini tu, kalau kata kita sanggup nak korbankan ahli keluarga kita, keluarlah. Kalau kata tak nak, kita jaga. Pergi tempat yang perlu. Kalau kata nak beli barang keperluan ke apa, pergi, balik. Dah cukup. Tak payah nak mengewang singgah sebab kita tak tahu. Benda ni kita tak nampak. Virus ni kita tak nampak. So bila kita dekat luar tu, kita terdedah. Dan kita terbawa balik ke kan. Kena jaga. Yang penting di sini. Kes kat Melaka tinggi sebenarnya. Penduduk Melaka tak ramai. Kes agak tinggi jugalah. Kalau kata kita dengar anot-anot tu kan. Anot Melaka tinggi juga sebenarnya. Kadar vaksin Melaka pun rendah. Tak macam KL, Selangor memang diorang dapat cepat kan. Bisnes pun susah. Diorang nak ramai kadang-kadang. Kalau kata kita dengar pun sekarang dah boleh dine in. Tapi dah boleh makan kat kedai. Diorang pun tak berani nak buka. Masyarakat masih takut-takut lagi. Kerajaan dah bagi dah. Kerajaan Melaka dah bagi dah untuk kita dine in. Tapi untuk yang komplit vaksin lah. Mungkin satu vaksin lah. Sebab tak komplit lagi. Sebab syarat dia kena komplit 2 dos kan. Melaka ramai lagi belum dapat 2 dos. Ada yang belum dapat lagi appointment. Of course lah, kalau dia cepat-cepatlah habis COVID ni, kita orang dah tak sabar nak ride sebenarnya. Tak kisah asalkan Thailand. Asalkan Thailand. Saya ikut Abang Belut. Kita memang ikut je. Asalkan dapat ride. Motor ready je. Cuti pun banyak. Apa yang saya nampak dekat Abang Kapitan, dia seorang yang simple. Kalau kata konvoy, arahan yang dia bagi tu dah cukup jelas sebenarnya. So kita kena tangkap benda tu, kita follow je. Bagi kat Abang Kapitan, so pada saya tu adalah macam benda yang simple lah. Kita tak perlu nak crowded sangat, nak ikut macam ni, tak ada. Tu tak payahlah banyak tanya. Abang Kapitan dah cakap macam ni, so kau kena adapt lah benda tu. Jadi dia berjaya sebab arahan tu, kita memahami apa arahan. Dia ada satu, orang kata apa, satu suara je, lead. Daripada satu suara tu, semua akan ikut. Tak kira lah orang tu laju ke, orang tu perlahan ke, dia akan ikut satu arahan tu. Macam mana panggil? Nak sebut tu susah lah. Tapi kita tahu kita memang akan ikut lah. Macam saya dulu ada join group kereta juga. Orang ni cakap macam ni, lepas tu tiba-tiba tukar macam ni. So kita tak suka macam tu. Kalau dengan Abang Kapitan ni, Abang kita cakap sekali je. So kita semua macam jadi, bukanlah kata macam takut tak, tapi kita orang berpegang jadi, sebab apa yang Abang Kapitan cakap tu disiplin lah. Benda yang sangat clear and memang jelas. Kita mudah faham. 5 minit lagi Abang Kapitan dah 5 minit lagi on the bike. So masing-masing dah ready lah. Bukan 5 minit lagi. Walaupun kita orang baru masa tu, kita nampak semua dah ready. So kita pun terikut lah, kita ikut. So start from tu kita jadi faham. Maksud 5 minit tu bukanlah maksud 5 minit kita lepak. Bukan ya. Minta maaf, bukan ya. Maksud 5 minit tu korang dah kena standby. Okey? Jangan salah. Arahan tu simple. Kita kena cepat fahamkan benda tu. Actually Kak Ji ni very workaholic. Kalau dia tengah buat kerja, jangan kacau. Baik kau zip mulut kau. Nanti kau sakit hati orang tak layan. Jangan kacau lah. Kak Ji jenis orang yang memang fokus pada satu benda yang dia tengah buat. Macam saya sendiri, saya dah faham. Kalau nampak saya datang markas, tengok Kak Ji tengah buat kerja tu, saya takkan datang kat Kak Ji, saya takkan kacau. Kalau kacau nanti Kak Ji tak layan saya kan. Dia buat tak kisah. Dia buat tak kisah. Saya dah pandai buat diri lah. Nampak Kak Ji ke Abang Kapitan busy ke, kita masuk, pandai lah kau pergi dapur buat air sendiri ke. Macam tu lah. Dah free, baru kita start borak. Itu perlunya kita datang mengenali. Tak kenal maka tak cinta. Tak yalah segan-segan, datang je. Ni orang semua okey. No worries. Semua baik hati, friendly, loving. Macam tu lah. Kita nak kenal, bukan maksudnya orang tu datang kat kita. Kita yang kena pergi kat orang tu untuk mengenali dia lebih dalam. Dia dah mula awkward sebenarnya. Tak tahu boleh cakap. Relationship tu berpanjangan lah, bukannya separuh jalan macam tu. Ukuah tu nak lagi eratkan lagi lah. Ride tu orang kata bonus lah untuk kita lah. Kekeluargaan tu penting. Ride sama-sama tu bonus lah. Rasa saya tak sabar. Sampai semalam saya banyak kata, dia orang datang tak? Lepas tu Zan cakap, Kak Ji kita datang hari Selasa. Saya dah semalam dah tunggu-tunggu dah tak datang. Okay, soalan terakhir. Seronok? Seronok. Kakak dulu Kakak ajar kau cara silat. Buat kacau ni kau bang. Dia dah faham. Daddy dah pandai dah. Daddy Syak du. Ayah dah marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Ku pasti